Bismillahirrahmanirrahim. Cintakan syahid. Kita bincang tajuk cintakan syahid. Berkait peperangan Mu'tah. 2,000 tentera Islam menghadapi 200,000 tentera Rom. Tidakkah ini macam bunuh diri? Ada orang kata bunuh diri. Bukan bunuh diri. Kena faham. Perlu dipahami perbezaan di antara cintakan syahid dengan tindakan berani mati dan membunuh diri. Macam orang Jepun berani mati lain. Orang bunuh diri lain. Cinta mati syahid lain. Mati syahid adalah husnul khatimah tertinggi yang dikurnia oleh Allah kepada orang-orang yang mati kerana berjihad menegakkan agama Allah dan mempertahankannya, atau perkara yang berkait dengan ketinggian agama dan kemuliaannya, yang berkait dengan agama, seperti ajaran dan hukum Islam, mempertahankan ajaran hukum Islam, dakwah Islam, mempertahankan dakwah Islam. Orang ganggu pendakwah, dia lawan sebab mati. Negara Islam dia ceroboh, lawan sebab mati. Tanah air Islam dan maruah penganutnya, maruah penganut Islam dihina, maka lawan sehingga mati. Mereka yang berjihad itu ialah kesediaan untuk mempertahankan perkara tersebut dengan pengorbanan yang diperlukan daripada nikmat kurnia Allah, sama ada nikmat ruh atau jasad, lahir atau batin. Yang diperlukan pengorbanannya termasuk harta dan nyawa bagi menyelamatkan agama. Dan perkara yang berkait dengannya, sanggup habis harta, sanggup korbankan tenaga, korbankan anak beranak, korbankan nikmat yang Tuhan beri kerana mempertahankan agama, tanah air agama, maruah agama, orang yang menganut agama, dakwah agama Islam. Sama ada secara mengalahkan musuh atau mengerunkan mereka. Tujuannya supaya musuh dikalahkan, ataupun menggerunkan musuh supaya musuh itu takut. Bila buat begitu, musuh takut, lari, orang lain selamat, sanggup korbankan diri. Jihad itu dilakukan sehingga meletakkan kepentingan Islam dan perkara yang berkait dengannya mengatasi segala-galanya. Meletakkan Islam lebih mahal daripada segala-galanya, termasuk diri sendiri, kerana Islam adalah keutamaan yang pertama dalam hidup dan mati. Kerana dalam ad-daruriyat al-khamsah ataupun as-sittah, menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga keluarga dan maruah, menjaga harta. Ini keperluan hidup manusia. Menjaga agama yang pertama. Agama mesti letak nombor satu. Ini mengikut Islam. Ajaran lain letak harta nombor satu, ataupun diri nombor satu. Islam letak agama nombor satu. Kerana meletakkan agama nombor satu, sanggup korbankan nyawa, korbankan harta, korbankan segala nikmat. Di samping beriman kepada syurga, janji Allah di alam barzakh dan alam akhirat, kepada orang yang mati syahid, percaya janji Allah Ta'ala. Tuhan berjanji mereka mati syahid ini masuk syurga, percaya. Lepas mati masuk syurga selalu. Disebut dalam surah Yasin. Bagaimana Habibun Najjar yang mempertahankan 3 orang Rasul, disebut surah Yasin, telah ditangkap oleh musuh Rasul itu, dipijak ramah-ramah, mati terus masuk surga selalu. Ini surah Yasin. Lepas mati masuk surga selalu. Ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Bila masuk alam barzakh, mudah-mudahan kaum aku tahu aku masuk surga sekarang. Disebut kisah dalam surah Yasin. Jadi mereka yang sanggup mati ni percaya pada cerita ni lah. Cerita lepas mati masuk surga selalu. Dapat kelebihan.
Apabila keimanan sampai ke puncak yang terlalu tinggi sehingga seolah-olah melihat janji Allah yang diterima di alam barzakh dan akhirat yang penuh dengan kebahagiaan kepada orang yang mati syahid, maka dunia dan segala isinya menjadi kecil dan bersedia untuk ditinggalkan. Bila masuk iman dalam mati, lepas mati ni aku masuk surga lalu, maka terus lawan, sanggup siapa mati. Macam Anas bin An-Nadhr dalam perang Uhud. Beritahu ke kawan dia, sekali salam ke Nabi, aku nak masuk surga dah. Nak masuk surga dah. Terus masuk dalam musuh dan mati. Macam sahabat dalam perang Badar, duduk tengah makan buah kurma. Nabi kata, barang siapa yang berperang pada hari ini tak undur, mati masuk surga. Lalu lempar buah kurma yang ada di tangan. Kerana tak masuk surga, buah kurma ada lagi. Hanya siapa begitu. Ini bila roh berhubung dengan alam akhirat. Nampak, seolah nampak dia beriman. Bila iman sampai ke puncak, sampai begitu. Bukan zaman dulu, zaman sekarang pun ada. Contohnya dalam peperangan antara tentera Pakistan tahun 65. Kisah yang terkenal. 30 orang dia tentera sepadan. India Hindu masuk nak serang Pakistan. Yang dia sepadan 30 orang dia. Lalu 30 orang ni meletakkan bom pada motosikal, merempuh kereta kebal India. Dan meletup kereta kebal ni lepas sebuah-sebuah. India ingat ke ramai lagi? Tak berani nak masuk. Ini termasuk dalam kisah mati syahid. Sanggup. Bila musuh tengok begini, kalau macam ni ada lagi. Macam perang Mu'tah juga. Imam Khalid bin Walid telah menyusun pasukan-pasukan yang banyak berperang. Pasukan yang banyak bergilir, yang kita baca minggu lepas tu. Pasukan yang pertama serang, undur. Yang kedua masuk pula. Hak belakang, pergi belakang naik kuda, melarikan kuda sehingga debu naik ke langit. Kuda banyak naik ke langit. 2,000 tentera cukup dah. Bila hak ni berlari, hak ni masuk pula. Hak ni pusing macam ombak ada. Bertalu-talu. Musuh tak nampak, dia ingat ada lagi. Belakang tu banyak, padahal debu. Lalu tentera Rom berundur kerana ketakutan melihat keberanian tentera Islam. Jadi mereka yang sanggup mati untuk menggerunkan musuh, bukan mengalahkan lagi. Lalu berjaya mengundurkan untuk menyambung semula perjuangan, bukan untuk lagi, tidak, menyambung. Ini taktik, strategi peperangan. Ini kisah mereka yang sanggup mati syahid dalam perang Mu'tah. Adapun harga diri atau berani mati atau membunuh diri yang dilakukan oleh kalangan bukan Islam berbeza dengan mati syahid. Hutang banyak bunuh diri. Putus cinta bunuh diri. Tak dulu periksa bunuh diri. Tak berjaya dalam ujian bunuh diri. Banyak orang bukan Islam begitu. Ini tak betul ni. Ini salah. Lain dengan kita orang Islam ni. Lain dengan mati syahid. Dilakukan kalangan bukan Islam. Berbeza dengan mati syahid. Dan tidak boleh disamakan. Bukan haram menyamakannya. Kerana keimanan itu berbeza dengan kekufuran. Keislaman itu berbeza dengan jahiliah. Tidak boleh disamakan juga dengan keganasan kerana tindakan mati syahid untuk menentang keganasan terhadap orang lain. Membunuh mereka yang tak terlibat dengan peperangan. Itu salah. Ini tentera lawan tentera. Bergebung tengah-tengah pasar. Orang puang duduk jual. Itu tak kena. Kecuali dalam suasana semua rakyat tentera menjadi Israel. Kerana Israel dia buat kerahan semua rakyat adalah tentera. Tindakan orang Palestin terhadap Yahudi itu lain. Ini tindakan mati syahid. Kerana dia anggap negara Israel itu adalah kawasan ketenteraan. Kawasan peperangan. Ini bukan kawasan peperangan, pergi bunuh. Pergi bunuh tempat hotel pelancongan itu salah. Pergi bom dekat diplomat asing itu salah, tak betul. Kerana dalam Islam diplomat ada perlindungan. Yang sah, yang ada hukum dia lain. Sehingga bersedia mengorbankan diri sendiri untuk membunuh orang lain yang bukan musuh
Dan Islam mengharamkan menjadikan mereka yang tidak terlibat dengan kezaliman sebagai sasaran. Orang yang bukan sasaran peperangan tidak boleh. Perempuan, kanak-kanak, orang awam, ini salah. Yang bolehnya ialah sasaran peperangan, sasaran ketenteraan. Yang bolehnya. Ini mesti dibaca dengan kitab fiqh. Dalam kitab fiqh ada babul jihad. Bukan babul salah saja, babul siam. Bab semayang, bab puasa, bab bersuci. Dalam kitab bab muamalat, babul jihad. Ada dalam kitab fiqh. Malangnya tak baca fiqh, bab ibadat je baca, bab jihad tak baca. Ini silap. Jadi jihad ni ada hukum hakam dia, kena faham. Patutnya kita kena ajar pada tentera kita, polis kita babul jihad, kitab fiqh, kena baca. Dan orang kita kena baca supaya kita orang Islam ni beradab. Tindakan para sahabat radhiyallahu dalam peperangan Mu'tah termasuk di dalam perkara menuntut mati syahid, di samping beberapa tindakan dalam peperangan Badar, Uhud dan lain-lain, sehingga mereka disanjung dan dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Firman Allah Ta'ala dalam Quran, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Suratul Ahzab ayat 23. Artinya, dan kalangan orang-orang yang beriman itu ada orang-orang yang benarlah janji mereka kepada Allah. Maka dalam kalangan mereka ada orang yang telah menunaikan ajalnya mati syahid. Dan dalam kalangan mereka ada pula orang yang menunggu giliran untuk mati syahid. Dan mereka tidak sia-sia menukarkan janjinya. Ini disebut dalam Quran. Itulah mereka yang mempertahankan Islam, meninggikan Islam. Mempertahankan umatnya, maruah umatnya dan negara orang Islam. Kesan peperangan Mu'tah. Walaupun peperangan Mu'tah tidak mencapai matlamat, tidak akan menghukum mereka yang membunuh utusan Rasulullah SAW. Asalnya, perang Mu'tah ni ialah untuk menghukum raja yang membunuh utusan Nabi SAW. Kerana Nabi menghantar surat kepada raja itu supaya sama ada masuk Islam atau berdamai ataupun perang. Mengikut amalan antarabangsa, utusan tak boleh dibunuh. Ini amalan antarabangsa dan Islam menerima amalan ini. Tiba-tiba dia bunuh utusan Nabi. Ini sudah melanggar. Lalu Nabi menghantar tentera untuk menghukum raja yang membunuh utusan Nabi ini. Oleh kerana raja ini bernaung di bawah Empire Rom Byzantine. Maka Rom menghantar tentera membantu raja ini. Itu jadi perang Mu'tah. Walaupun tak berjaya kerana tentera Rom terlalu ramai. Nabi hantar 2,000, tentera Rom 200,000. Berlaku perang yang tidak seimbang. 3 penglima syahid, iaitulah Zaid, Ja'far, Abdullah bin Rawah radhiyallahu anhu syahid. Akhirnya Khalid bin Walid mengambil alih dan mengatur strategi taktik yang bijak sehingga berjaya mengundurkan Rom dan tentera Islam berundur tanpa meneruskan peperangan kerana jumlah sangat besar. Balik semula ke Madinah. Disebut kisahnya, bila balik Madinah ada orang yang lontar dengan batu marah. Nabi kata jangan. Mereka bukan mengalah, tidak. Mereka berundur kerana taktik peperangan. Itu bukan melarikan diri, tidak. Tetapi memberi kemenangan moral yang sangat tinggi kepada Islam. Kerana ia sangat mengejutkan kabilah-kabilah Arab. Perang Mu'tah ni mengejutkan kabilah Arab. Bagaimana Rom Timur, sebuah kuasa besar dunia, boleh dicabar dan dihadapi oleh tentera Islam. Ini adalah perkara yang mustahil dan sangat menakjubkan mengikut perhitungan mereka. Ini menakjubkan, 2,000 boleh mengundurkan tentera 200,000. Ada yang beranggapan bahawa sebenarnya berlaku pertolongan Allah yang menjadi kenyataan benarnya agama Islam. Ini satu, memang betul lah pertolongan Allah. Termasukkan gerun. Pembawa agama ini sebenarnya Rasul yang diutuskan oleh Allah. Maka
beberapa kabilah yang pada mulanya sangat bermusuh menganut Islam, sangat bermusuh menganut Islam. Di antaranya ialah kabilah Bani Salim, Ashja', Ghatfan, Zubyan, Fuzarah dan lain-lain. Ada kabilah yang menyerah dan masuk Islam. Ada kabilah yang takut. Peperangan ini juga menjadi pertemuan pertama dengan kuasa besar dunia di zaman itu. Dan menjadi lambaran sejarah dan permulaan kejatuhan kuasa besar dunia terkuat. Ini permulaan kepada jatuhnya Rom. Walaupun tak berlaku zaman Nabi, berlaku zaman Sayyidina Umar bin Khattab, Abu Bakar, Umar Khattab radhiyallahu anhu. Dan diikuti oleh kuasa besar yang lain. Keadaan ini membuka pintu pada cahaya Islam di seluruh pelosok dunia. Kerana pada masa Nabi berhijrah di Mekah, Madinah, kisah yang terkenal. Nabi berhijrah dalam keadaan bersembunyi. Kisah hijrah bila pemimpin musyrikin Mekah tak berjaya menangkap Nabi, lalu mereka menawarkan hadiah 100 ekor unta kepada sesiapa yang berjaya menangkap atau membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Suraqah bin Malik, seorang penglima Mekah yang terkenal, dengar hadiah yang lumayan ni, suruh khadam dia menyediakan kuda. Dia nak pergi seorang, nak takak Nabi, nak bunuh Nabi, boleh 100 ekor unta. Kalau ajak kawan, kena bagi hadiah ni. Dalam kepala dia nak dapat hadiah seorang dia. Suraqah bin Malik, lalu dia pun dia dengar berita Nabi dan Abu Bakar dengan seorang pemandu melalui jalan yang luar biasa. Tak dilalui oleh orang. Dan dia tahu, dia dapat rahsia tu. Lalu dia kejar dengan kuda. Memang jumpa sungguh dengan Nabi. Abu Bakar tengok kuda mari. Nampak Suraqah bin Malik. Nabi kata tak apa, jangan takut. Suraqah bin Malik terus nak serang, tiba-tiba tanah pegang kaki kuda dia, tak gerak. Jatuh tersungkur Suraqah bin Malik. Kemudian dia naik kuda semula, kejar balik, kena pegang balik. Ini mukjizat Nabi, tolongan Allah. Dia pegang di tanah, kaki kuda dia jatuh. Siapa yang ketiga dia jatuh, dia serah diri pada Nabi. Nabi kata, wahai Suraqah, aku nak beri hadiah padamu gelang kuasa besar Kisra, kuasa besar Parsi. Dengan makna bahawa Nabi sudah yakin Islam akan menang. Rom dan Parsi akan kalah. Akan kalah Rom dan Parsi ni. Bila sampai masa aku nak beri hadiah kamu, gelang kebesaran Maharaja Parsi. Tiba-tiba zaman Nabi, Rom dengan Parsi tak kalah lagi. Zaman Sayyidina Abu Bakar tak habis lagi, walaupun sudah menang, tak habis lagi. Zaman Sayyidina Umar barulah Rom dan Parsi kalah. Sa'ad bin Abi Waqqas menghantar barang daripada Parsi yang dirampas, termasuk gelang kebesaran kerajaan Parsi. Lalu Sayyidina Umar panggil Suraqah bin Malik, ini janji Nabi, nak beri kamu. Beri pada Suraqah bin Malik. Ini cerita hijrah yang terkenal. Jadi janji Nabi ni janji yang benar, janji yang betul. Parsi dan Rom jatuh, kuasa besar dunia jatuh. Islam akan menang pada akhirnya. Ini janji yang betul. Semua janji Nabi betul. Bahkan Nabi pernah sebut Constantinople akan jatuh. Zaman sahabat, zaman Umayyah Abbasiyah, orang Islam usaha nak tawan Constantinople, tak berjaya. Sehingga 1000 tahun lebih, zaman Utsmaniyah, Sultan Muhammad Al-Fatih telah berjaya membuka Constantinople, tukar pada Istanbul. Ini termasuk dalam janji Nabi SAW. Dan termasuk janji Nabi juga Rom akan diperintah oleh Islam. Rom Itali. Rom Itali, pusat Roman Katolik. Itu akan diperintah oleh Islam satu hari nanti. Nabi sebut, ada hadis.
iaitu tahannas Konstantiniyah war Rumiyah. Islam akan membuka Konstantinopel dan Rom. Konstantinopel sudah dibuka, Rom belum lagi. Menandakan ada lagi masa depan untuk Islam. Rom, Itali. Ini akan berlaku. Akan berlaku. Bila? Pasti akan berlaku. Kerana Nabi sebut dengan janji Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Operasi Zatus Salasil. Nama tempat Zatus Salasil. Adapun kabilah Arab yang berada di sekitar Syam. Syam ialah dalam istilah peta zaman dulu. Sekarang ni ialah Syria, Lebanon, Palestin. Itu Syam. Dulu satu negeri je. Memang penjajah pecahkan kepada negeri yang banyak. Adapun kabilah Arab yang berada di sekitar Syam yang menjadi pusat kerajaan Rom Timur masih bersekongkol dan menjadi bahaya kepada umat Islam. Maka Rasulullah SAW mengambil langkah seterusnya. Di antaranya ialah berusaha memecahkan hubungan mereka dengan Rom dan mencari jalan agar mereka berjinak dengan umat Islam. Sekurang-kurangnya mereka tidak berkumpul dan bersatu menjadi bahaya kepada negara Islam dan umatnya. Ini antara strategi yang diambil oleh Nabi SAW. Kerana kabilah-kabilah ini duduk berjauhan antara satu sama lain. Dipisahkan antara supaya berpisah dengan Empire Rom. Supaya berpecah, tak bersatu. Antara langkah yang diambil ialah memilih Ammar bin Al-As mengepalai satu pasukan. Kerana nenek di sebelah bapanya Al-As dari kalangan kabilah Bali yang berada di kawasan itu. Operasi Zatus Salasi ditugaskan Ammar bin As. Ammar bin As ini ialah seorang sahabat yang terkenal dengan pintar. Sebagai diplomat, perunding yang bijak. Ammar bin As ni. Termasuk dalam Duhatul Arab. Orang Arab yang pintar dalam sejarahnya, Ammar bin As. Nabi bersabda, khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil islami idza faqahu. Orang yang pilihan, bijak, pandai masa jahiliyah, masuk Islam dia bijak juga. Maka Nabi lantik dia jadi ketua pasukan walaupun dia baru masuk Islam. Pasukan ini bergerak menuju ke daerah yang menjadi sasaran pada bulan Jamadal Akhirah. Jumadal Akhirah. Orang Melayu kata Jamadal Akhirah, kata Jumadal Akhirah. Tahun ke-8 Hijrah. Dilantik Ammar bin As jadi pemimpin kerana salah seorang daripada nenek dia asal Zatus Salasil. Dia tahu daerah ini. Sebaik sahaja berlakunya peperangan Mu'tah. Operasi ini selepas perang Mu'tah bertujuan untuk berjinak dengan mereka. Tiba-tiba dalam masa yang sama pihak perzikan Islam mendapat maklumat bahawa kabilah Khuza'ah mengumpulkan bala tentera untuk mengancam Madinah. Kabilah Khuza'ah. Kawasan ini juga. Rasulullah SAW menyerahkan bendera putih pada Ammar bin As. Di samping sehelai bendera berwarna hitam. Dua bendera. Satu bendera putih, satu bendera hitam. Bendera putih ni tanda nak berdamai. Pasukan yang mengandungi 300 orang anggota. 300 orang. Dalam kalangan Muhajirin dan Ansar. Anggota tenteranya dari kalangan Muhajirin. Penduduk asal Mekah dan penduduk asal Madinah. Dengan 30 anggota berkuda. 30 anggota berkuda. Diberi arahan supaya meminta bantuan kabilah Bali, Uzarah dan Balqin. Ini kabilah yang sudah bersama dengan Islam. Supaya bantu. Ammar bin As yang terkenal dengan bijak dan licik dalam tipu helah peperangan mengarahkan supaya berjalan di waktu malam dan berselindung di waktu siang hari. Ini bijak dia. Dia suruh berjalan waktu malam, gerak. Waktu siang berhenti, bersembunyi siang. Saya musuh tak sedar. Ini kepintaran dia. Apabila hampir dengan musuh, mereka mendapat maklumat bahawa musuh mempunyai anggota yang besar
jumlahnya. Bila sampai dekat, perhentikan melaporkan musuh ni ramai. Lalu Amr bin As mengarahkan Rafi' bin Makis Al-Juhani supaya pergi ke Madinah untuk memohon bantuan tentera tambahan dari Rasulullah SAW. Lalu terus dia tak serang lagi. Dihantar utusan Rafi' bin Makis Al-Juhani pergi ke Madinah, lapor Nabi SAW supaya atur tentera tambahan. Baginda mengutuskan bantuan 200 anggota yang dipimpin oleh Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, salah seorang daripada 10 sahabat terulung yang diberi gelaran Rasulullah SAW dengan panggilan Aminul Ummah, orang yang paling amanah dalam kalangan umat ini. Ini sahabat yang besar. Abu Ubaidah jadi ketua. Pasukan ini disertai oleh sahabat terulung dan dari kalangan muhajirin, termasuk Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Abu Bakar dengan Umar jadi juga anggota. Ketuanya Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Apabila pasukan bantuan tiba, Amr bin As yang baru menganut Islam, baru masuk Islam, Allah lagi, serta masih ada dalam dirinya kelemahan jahiliah itu, mahu menonjolkan diri menjadi ketua, tak boleh korang. Dia nak jadi ketua juga. Perangai jahiliah dia ada lagi. Tapi dia cerdik. Dia menegaskan bahawa dialah yang berhak menjadi ketua kerana yang datang hanyalah pasukan tambahan. Kamu ni kan tambahan je. Aku ni kan hak asalnya. Aku jadi ketua. Dia pakai begitu. Aku jadi ketua. Walaupun Abu Bakar dengan Umar, Abu Ubaidah. Anggota tentera dalam kalangan muhajirin bertegas bahawa Abu Ubaidah yang layak menjadi ketua. Orang tegas, biar Abu Ubaidah jadi ketua. Abu Ubaidah jadi ketua. Abu Ubaidah yang berakhlak tinggi dan mulia menarik diri. Abu Ubaidah tawadhu. Tarik diri dia lah. Dia nak. Kerana mengelakkan berlakunya pertelengkahan. Lebih penting. Lebih penting jangan kelahi. Ini tawadhu. Sifat hubbur riasah, ingin menjadi ketua, salah satu adalah sifat buruk yang meruntuhkan perpaduan kecuali dalam suasana dan keadaan darurat. Apabila tidak ada orang yang layak atau terdesak seperti yang berlaku dalam perang Mu'tah, di mana Khalid bin Walid tampil ke hadapan memimpin tentera Islam setelah mereka yang dilantik gugur syahid. Kalau berlaku begitu darurat, bolehlah. Berlaku darurat, tak ada ketua, pilih. Sekarang ni darurat, orang lebih ada dia. Patut beri orang lebih hadap. Dia nak dia juga jadi ketua. Abu Ubaidah tak apalah, beri dia lah, kata Abu Ubaidah kata. Oleh kerana operasi ini berlaku di musim sejuk, dalam cuaca yang sangat memerlukan api dinyalakan di waktu malam bagi menghilangkan kesejukan. Musim sejuk negeri Arab ni macam air batu sejuknya. Terpaksa kena pasang api untuk memanaskan badan. Bila nak pasang api, tiba-tiba Amr bin As mengarahkan dengan keras larangan menyalakan api. Dia larang orang pasang api. Sesiapa yang melanggar arahan akan dihukum bakar dengan api yang dinyalakannya. Keras ni. Orang siapa yang pasang api, aku capuk dalam api, kata dia. Keras. Anggota tentera sangat marah dengan arahan ini, sehingga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mahu memukul Amr bin As. Sayyidina Umar backhand, nak dikatok Amr bin As. Tapi dilarang oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kata jangan, dengan menegaskan Rasulullah SAW melantiknya kerana kebolehan dan kebijaksanaannya. Rasulullah pilih dia pandai lah. Adalah kepandaian dia. Esok harinya pula, ketika subuh, Amr bin As menceritakan bahawa dia telah bermimpi yang mewajibkan mandi. Tiba-tiba dia bertayamum dengan tanah tanpa mandi dan berwuduk dengan air. Dan dia pula mengimamkan salat subuh. Lepas tu, bangun pagi dia royak, dia mimpi malang, kena mandi wajib. Dia kabur orang. Ma'alah. Dia kabur orang. Tapi dia tak yamum, tak mandi wajib. Dia tak imam. Dia tak imam. Tak boleh orang tak imam. Lah dia ketua kan? Dia tak imam. Apabila berlakunya pertempuran dan musuh berundur melarikan diri, tiba-tiba diperintah berhenti mengejar musuh. Satu arahan yang menimbulkan lagi kemarahan anggota tentera Islam. Orang perang musuh lari. Kejar-kejar suruh berhenti. Berhenti, cukup. Patutnya bila musuh lari, kejarlah. Ni dok, suruh berhenti. Pelik ni. Pasal apa ni pelik ni?
Ni. Masing-masing marahlah. Apa ni perang dah habis ni? Setibanya di Madinah, mereka melaporkan perkara-perkara yang dilakukan itu kepada Rasulullah SAW. Di situ Nabi apa yang dia buat? Rasulullah. Dah lah dia latih dia, tak boleh ke orang lain jadi ketua. Suruh Abu Ubaidah jadi ketua, tak boleh suruh. Kemudian mayat subuh kena mandi wajib, dia tayamum Rasulullah. Jadi tu imam pula. Perang-perang musuh lari suruh berhenti. Apabila Ammar bin As diminta penjelasan oleh Rasulullah SAW, beliau menegaskan bahawa dia jelas pada Nabi. Arahan melarang api dinyalakan kerana mereka berada di kawasan musuh. Kalau api dinyalakan, nasib musuh menyedari ketibaan tentera Islam, dapat melihat dan mengetahui jumlah anggota dan kelengkapannya. Dia kata, kita duduk kawasan musuh, kalau pasang api musuh tahu kita ada. Musuh boleh agak kita jumlah berapa. Musuh jumlah ramai, kita jumlah sikit, dia tahu. Kalau boleh biar musuh tak tahu. Jawapan itu memuaskan Rasulullah SAW. Rasulullah puas hati, dijawab. Adapun bertayamum dengan tanah kerana cuaca yang terlampau sejuk, kata dia. Kalau menggunakan air boleh membinasakan diri. Kalau pakai air boleh binasa diri, sejuk sangat. Allah berfirman, wala tulqu anfusakum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Baca Quran pula. Dia orang Arab. Allah Ta'ala berkata, dan janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri, sesungguhnya Allah itu maha penyayang terhadap kamu. Bila mendengar jawapan Rasulullah ketawa. Rasulullah suka dia jawab. Ketawa. Tanpa bersabda. Tak kata apa. Suka saja tak kata apa. Ada pun arahan berhenti mengejar musuh. Mengejar musuh yang sudah berundur kerana pengunduran dilakukan untuk menipu dan memerangkap. Musuh lari itu nak tipu kita. Dia kata, dia lari nak tipu, dia nak kepung kita. Ada pasukan lain nak kepung kita. Kalau kita kejar, kita terperangkap dengan musuh. Maka adalah lebih baik bahawa berita pengunduran musuh menjadi kemenangan yang besar dalam kalangan musuh-musuh seluruhnya. Bila musuh lari, orang kata kita menang dah. Kita menang dah. Walaupun itu dari segi propaganda semuanya Arab, orang Islam dah menang. Dah menang. Cukup dah. Ini dari perang saraf ni. Semua perkara yang berlaku mengambil menjadi pengajaran yang besar kepada umat Islam supaya bijaksana dalam berorganisasi. Ini pengajaran bagi kita bijaksana dalam organisasi. Berdisiplin dan mengatur strategi perjuangan di semaian zaman. Perang kena ada strategi. Tak strategi. Tetap beristiqamah walaupun menghadapi pelbagai cabaran sehingga berjaya di dunia dan di akhirat. Kalau kita strategi yang baik, kita berjaya dunia dan berjaya di hari akhirat. Pasukan Abu Ubaidah, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Pasukan Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah. Abu Ubaidah adalah salah seorang sahabat 10 yang Nabi janjikan syurga. Yang Nabi sebut Aminul Ummah, orang yang amanah kalangan umat Muhammad SAW. Dia mati dalam peristiwa Ta'un Amwas. Dia mati sakit Ta'un di Amwas, wabak di Amwas. Maka dia ditugaskan menjadi wali, gubernur wilayah Syam. Berlaku wabak dan dia mati di situ. Zaman Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar pernah berkata, kalau Abu Ubaidah masih hidup, aku lantik dia jadi khalifah. Ini hebatnya orang ni. Nabi anggap dia sebagai amin, orang yang amanah kalangan umat ini. Jadi dia mati awal. Pada bulan Rajab tahun ke-8 Hijrah, Rasulullah SAW mengarahkan pasukan yang dipimpin oleh Abu Ubaidah dengan jumlah anggota 300 orang supaya berdakwah di Qabaliyah yang terletak di pantai Laut Merah. Ditugaskan pergi ke tepi Laut Merah mengajak kabilah Arab berdakwah, kabilah-kabilah itu masuk Islam.
Mereka juga ditugaskan supaya meninjau keadaan kabilah-kabilah Badui di kawasan itu. Badui adalah kawasan pedalaman yang terkenal dengan jahil, jauh daripada bandar. Ikut bersama dalam pasukan ini ialah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Pasukan ini menghadapi masalah kekurangan bekalan makanan. Mereka terpaksa memakan daun-daun sehingga Qis bin Sa'ad membeli unta untuk makanan mereka. Pasukan ini tidak menghadapi sebarang pertempuran. Mereka lebih kepada pasukan dakwah dan peninjau. Tak berperang, tapi lapar. Kerana padang pasir. Tak ada makanan. Mengikut satu riwayat, naiklah ikan besar di tepi laut. Bangkai ikan. Oleh kerana mereka terlalu lapar, ada bangkai ikan, lalu diambillah ikan yang mati. Selama ini, kali binatang kena sembelih dulu. Kena sembelih. Ikan kena sembelih tak tahu ni, tak tahu lagi. Air laut pula masing. Orang Arab tak berkenal laut, masing air laut. Oleh kerana kelaparan, mereka bersihkan diri dengan air laut yang masing itu. Dan mereka makan ikan yang mati, tak sembelih ni. Lalu mereka tanya Nabi bila sampai di Madinah, bagaimana kami sapa di tepi laut air masing, kami ambil semayang, kami membasuh. Kemudian kami berjumpa dengan ikan besar mati, tak sembelih, makan bangkai ikan itu. Macam mana? Nabi kata, huwa tuhur ma'ul hilu mitatuh. Air dia bersih, bangkai dia halal, kata Nabi. Hadis ni jadi dalil pada Imam Syafi'i dan mazhab Syafi'i bahawa semua binatang-binatang laut halal kalau tak mabuk. Kecuali mabuk. Ikan bota sebagai contoh mabuk, tak boleh haram lah. Kalau mabuk diharamkan. Mendatangkan mudarat diharamkan. Maka mazhab Syafi'i, semua binatang laut jenis hidup dalam laut, hidup dalam air, kalau nyata dia tak mabuk, halal, tak payah sembelih. Tak payah sembelih. Dia mazhab Syafi'i, boleh makan binatang laut, udang boleh makan, sotong boleh makan, ketang boleh makan, apa jenis binatang laut, upa apa pun, tak mabuk boleh makan. Air laut boleh gunakan untuk bersih, untuk wudu, untuk mandi. Tak ada salah. Ada mazhab Hanafi, udang tak boleh makan, sotong tak boleh makan, ketang tak boleh makan. Sebab apa? Kerana macam dengan kali jiking, serupa dengan ulat, kata dia. Dia banding dengan itu. Syafi'i kata halal kerana hadis tadi. Hadis yang menceritakan tentang Abu Ubaidah pergi ke laut tadi, jumpa bangkai binatang. Jadi ada hadis dia. Disebut dalam kitab-kitab fiqh. Kemudian pasukan Abu Qatadah. Pada bulan Syaban tahun ke-8 juga, Rasulullah SAW menugaskan pasukan kecil seramai 15 orang supaya menduduki tempat yang bernama Khadrah. 15 orang dia. Dimaklumkan bahawa kabilah Ghatfan sedang mengumpulkan bala tentera. Mereka terkenal dengan ganas Ghatfan ni. Merupakan salah satu daripada kumpulan Ahzab yang pernah menyerang Madinah. Dengan gabungan kabilah musyrikin yang lain, mereka merancang untuk membantu Yahudi Khaybar. Dan dalam kalangan mereka ada yang terlibat membantu tentera Rom dalam peperangan Mu'tah. Jumlah 15 orang, sikit sangat. Tapi berani ni. Ini sudah tentulah orang yang tahan lasuk. Zaman sekarang dipanggil pasukan komando. Komando. Ni komando lain 15 orang ni. Dipimpin oleh Abu Qatadah. 15 orang saja, tak ramai. Meredah masuk dalam kawasan musuh dengan jumlah yang sedikit. Sudah tentulah ini orang yang betul-betul tahan lasuk. Pahlawan yang handal, 15 orang. Pasukan ini telah melancarkan serangan. Berani melancarkan serangan. 15 orang. Dengan bergerak ke arah musuh di waktu malam. Dan bersembunyi di waktu siang, cerdik.
Siang hari duduk lagu, malam pergi serang hendak. Ini memang komando lah ni, serang komando. Yang lincah, yang cerdak. Akhirnya mereka sampai ke tempat musuh dan menentang jumlah yang besar. Seterusnya berjaya mengepung dan melancarkan serangan yang membunuh sebahagian daripada musuh dan merampas binatang ternakan kambing dan unta. Membunuh musuh dengan jumlah yang besar, wak lari, merampas kambing dan unta, wak lari. Barang yang bernilai di masa itu. Pasukan yang kembali ke Madinah setelah 15 malam. 15 malam. Setelah berjaya menewaskan musuh ini, mendapat banyak maklumat berkenaan semenanjung Arab. Dan berdakwah dalam setiap kesempatan dan peluang. Dalam masa yang sama berdakwah. Tempat-tempat yang boleh dakwah, yang boleh perang. Oleh yang demikian, pasukan ini lebih berfungsi untuk mengenal kawasan dan memperkenalkan Islam. Pasukan ini lebih bersifat untuk meninjau, mengenal kawasan-kawasan operasi yang akan datang dan memperkenalkan Islam. Pasukan ini sangat hebat, jumlahnya 15 orang saja. Pemimpinnya Abu Qatadah radhiyallahu anhu, yang berjaya mengalahkan musuh yang ramai dengan jumlah pasukan 15 orang saja. Ini betul-betul Allah Ta'ala sok ni. Wallahu a'lam.